Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar Puan Aslinda, teman-teman, saudara Syar Ibrahim, saudara Luis Dilirus, saudara Sarudin, saudara Zamri Asi, terima kasih, Azizi Muhammad, saudara Madam K, Cik Rosli, Adris Swim katanya, saudara Wafel, Bert, saudara Awang Badili, saudara Lisaja, Baby Fayad, saudara Amrina Zali, saudara Ijah, begitu juga saudara Izzuddin, saudara Ilyas, saudara Izzuddin dari Pulau Pinang, cuaca hujan katanya, saudara Bakar Ahmad, saudara Raja Kamal, Raja Baizal, apa khabar aku? Saudara Muhammad Faridun Tukiman, saudara Muhammad Asridir, sahabat kita, saudara Jalal Ali, saudara Dizat Ketari, saudara Nur Azman, begitu juga Rusmini dari Pontian, saudara Richard Bakri, saudara Muhammad Kapli, saudara Muhammad Afizan, saudara Fazil Yub, begitu juga Awang Yusof, sahabat Bang Tony Durian, saudara Muhammad Syaili, saudara Ani dari Kuantan, terima kasih hadir, saudara Zizah Jin, terima kasih hadir bersama sekuntum mawar merah untuk saya, saudara BZ, saudara Muhammad Azam, saudara Husni Latif, saudara Muhammad Nazri Syafi'i, saudara Said Abdul Hakim Jaafar daripada Singapura, saudara Azlin Abdullah, saudara Maksud dari Bukit Mentajam, Puan Syarifah Pipah dari Pasir Gudang, saudara Abang Tony, saudara Pak Chu dari Langkap. Dia kata menunggu jam 9.30 malam. Terima kasih Pak Chu. Saudara Hamidah Kamat, begitu juga Mahasan Harun dari Bukit Jalil, saudara Muhammad Yusof Osman, saudara Jabat Pembela dari Kulim Kedah Kamisan Dahlan, Rashidi Yusof, Umi Kalsum, Salam Madani, Nenek Porak dari Papar Sabah, Maruzik Yasid, saudara Amiruddin Amir dari Taiping, Raja Kamal Raja Baizan, dia kata salam pada semua pelayar-pelayar. Terima kasih saudara Roypa dari Dungun, Terengganu. Begitu juga saudara Tengku Harun, semoga sihat semua, saudara Aizul Abdul Hamid. Michael Chan, how are you? Selamat malam. Dari Tanjung Piai di Johor, Syed Abdul Hakim, moga-moga Malaysia dalam baik, barakah dan dirahmati Allah. Begitu juga saudara Muhammad Raizal, saudara Explorer, saudara Hafiz Fik, saudara Aizul Abdul Hamid, saudara Sanusi Yusof, Muhammad Syali, selamat malam, semoga bertambah sihat. Terima kasih saudara Muhammad Syali dari Putrajaya, saudara. Begitu juga saudara Yusuf Awang dari Tanah Merah, Kelantan, saudara Sanusi Yusof, saudara Muhammad Yusuf Ishak dari Bandar Baru, Kedah, saudara Salih Lembang, saudara Syahrani Salmah, saudara Salihuddin Yakin, nampak gayanya mudah-mudahan ada kelegaan sedikit lah. Saudara Yusuf Japri, Rabudin Pasarat Tanah, Jendera Bersara Tan Sri Muhammad Effendi, saudara Roslan Lam, Jaka Linglung, itu juga Cap katanya, saudara Syed Adnan, Puan Rokiah Ahmad Said, dan saudara teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf lah. Suara saya nampak gaya ada kelegaan, tetapi masih lagi sebab saya makan ubat dari petang tadi, saudara. Jadi lalu sikit lah. Kalau pencerahan saya tu melelong sikit, saya minta maaf saudara ya. Saudara Aminuddin dari Bagan Datuk. Amin. Baik saudara, seperti biasa saya memberi pencerahan hari ini, hari Isnin, iaitu tanggal 13 November. Saya yakin kita masih lagi berada dalam percutian, cuti sempena Hari Deepavali. Dan ini adalah hari yang ke-1336 virus sebut melanda negara kita. Laporan saya tak dapat terima, tapi saya yakin dan menurut kabarnya masih ada lagi virus sebut melanda di negara kita. Tambah-tambah lagi bila datang musim hujan. Berhati-hati saudara. Saudara M, saudara Azhar M, saudara Mak Yusuf Bahrom. Begitu juga Wan Azwa. Saudara lain tak dapat saya beri pencerahan. Kita masuk terus pada naluri kehidupan saudara. Tuan Raja Osman, terima kasih. Saudara Cap, saudara Ali Hassan, Hariaki. Itu juga saudara Jaka Linglung, selamat malam. John Kelabu, Cik Awang, Ismatim Ahmad dari Bandar Pusat Pahang, saudara Aziman Saringat. Edi Tahir tak nampak muka hari ni saya. Kalau tak sebut nama dia, dia marah saudara. Begitu juga Abi Aidin. Yang ada Abi Aidin, bukan Edi Tahir. Baik saudara, kita santuni naluri kehidupan saudara. Kena ingat saudara, saya sekali lagi saya ingatkan, saya bukan da'i, saya juga bukan ustaz. Hanya sekadar saya menyampaikan culipan daripada pencerahan teman-teman saudara. Sesungguhnya saudara, keislaman seseorang itu tidak diukur oleh luasnya ilmu. Keimanan seorang tidak diukur oleh hebatnya percakapan.
Malahan kedudukan di sisi Allah tidak juga diukur oleh kekuatan ibadahnya semata-mata, saudara. Tetapi semua kemuliaan seseorang yang paling benar Islamnya, yang paling tinggi kedudukannya dalam pandangan Allah dan akan menemani Rasulullah, ternyata sangat jelas itu orang yang paling mulia akhlaknya. Itu kunci yang paling besar, saudara. Mulia akhlaknya. Ya, sehebat mana pun pengetahuan dan amal kita, sebanyak apa pun harta yang kita miliki, setinggi apa pun kedudukan kita, jika akhlak rosak, maka semua itu, saudara, tidak bernilai. Terkadang, saudara, kita terpesona pada topeng keduniaan, tapi segera sesudah tahu akhlak buruknya, pesona itu pun akan putar. Malangnya kalau kita mendengar kata akhlak, seolah-olah fokus fikiran kita hanya pada senyuman dan keramahan. Tak begitu, saudara. Maksud akhlak yang sebenarnya begitu jauh, bukan sekadar senyuman dan keramahan. Sebab itu penjelasan akhlak dalam perilaku sehari-hari bukanlah sesuatu hal yang berpecah-pecah. Semuanya terhimpun dalam satu kesatuan yang utuh, termasuklah akhlak kita kepada Allah SWT. Akhlak kita kepada Allah SWT mesti dipastikan benar-benar bersih. Orang yang menjaga akhlaknya kepada Allah, hatinya benar-benar putih, seperti seputih air susu yang tidak dicampuri apa-apa pun. Bersih sebersih-bersihnya. Bersih keyakinannya, tidak ada sekutu lain selain daripada Allah. Tidak ada satu titis pun di hatinya meyakini kekuatan di dalam semesta ini selain daripada kekuatan Allah SWT. Sehingga ia sangat jauh dari sifat kemunafikan. Itu yang paling penting, saya. Akhlak kita mesti bersih, suci. Apa-apa pun kita buat, kita redha dengan Allah SWT. Terima kasih pada teman yang menghantar kiriman pada saya perkongsian kita hari ini. Hari ini mutiara kata kita menyentuh tentang sekiranya anda berkeyakinan boleh melakukan perkara-perkara yang besar, nescaya anda akan memiliki tekad yang besar dan mampu menghapus segala rintangan. Maksud saya, sekiranya anda berkeyakinan boleh melakukan perkara-perkara yang besar, jadi nescaya anda akan memiliki tekad yang besar dan mampu menghapuskan segala rintangan. Senyuman tidak berharga sekiranya tidak terbit dari hati yang tulus. Raut wajah seseorang adalah bisikan gambaran keadaan jiwanya, saudara. Kalau jiwanya suci, murni, kita dapat melihat, kita kenal. Kalau wajahnya keruh itu, saudara, artinya masih ada lagi sesuatu yang tersembunyi di hatinya. Berhati-hati, saudara, dalam memilih sahabat. Ya, Azhari Tokaya, Yahya Armin, saudara Muhammad Ahmad, saudara Rosli Katil, saudara Zari, dia Waksu, Man Andy, saudara Edi Tahir. Pada lambat datang, saudara Ramzul, terima kasih. Bang Jaka, Nazir Bazin. Baik, saudara, saya tetap mengingatkan pimpinan negara, jangan berbelanja wang negara tanpa had, kerana kita bimbang, seandainya wang negara dibelanjakan tanpa had, negara boleh muflis. Peringatan pada teman-teman yang menyunting semula live saya ini, perlu saya jelaskan, kalau tidak nanti peguam saya marah. Saya kena nyatakan bahawa bagi mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam mana-mana channel sekalipun, anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan dan anda masukkan dalam mana-mana channel. Kerana saya tak mampu untuk memantau setiap suntingan yang anda lakukan. Saya izinkan, tak ada masalah, tapi anda harus bertanggungjawab, saudara. Dan kena ingat, saudara, ini adalah pencerahan politik, matlamatnya hanya sekadar memberi informasi. Bila saya memberi pencerahan, kita mesti berpegang pada prinsip, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Itu prinsipnya, saudara. Kalau saya beri pencerahan, anda tak setuju, nak santuni, boleh. Tak ada masalah. Hantarkanlah kiriman anda pada saya, tetapi gunakanlah bahasa-bahasa yang ada adab dan sopannya, saudara. Kerana kita adalah warga cinta damai yang menyantuni setiap persoalan secara harmonis, saudara. Ya, Cik CTP apa khabar? Puan Sofia Yusof, Nur Samba, saudara, begitu juga Muhammad Rasidi, Puan Sofia, Nora Aini, saudara Roni, apa khabar, saudara? Baik, saudara. Berita pertama tentang amaran hujan. Saudara, kerana Jabatan Meteorologi Malaysia mengeluarkan amaran hujan berterusan pada tahap waspada akan berlaku di Kelantan, di Terengganu, Pahang dan Sabah. Bermula pada hari Khamis hingga Ahad ini, saudara. Jadi Khamis,
Jumaat, Sabtu, Ahad selama 4 hari berturut-turut. Menurut Met Malaysia, hujan berterusan dijangka berlaku di Terengganu dan Kelantan dalam tempoh Khamis hingga Sabtu, iaitu 18 November. Kawasan di Kelantan melibatkan kawasan Tumpat, kawasan Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Bacok, Macang, Pasir Putih dan Kuala Kerai. Ini kawasan yang akan disinggahi akan menghadapi hujan secara berterusan, bukan besar kemungkinan boleh mengundang banjir. Jadi berhati-hati teman-teman kita yang tinggal di kawasan tersebut. Manakala hujan berterusan dijangka berlaku di negeri Pahang, melibatkan daerah Jerantut, Kuantan dan Pekan dalam tempoh Jumaat ini sehingga hari Ahad. Ya, saudara yang tinggal di Jerantut, di Kuantan dan Pekan juga harus berhati-hati. Begitu juga bagi Sabah di kawasan pantai barat, iaitu Ranau dan Kota Belud. Bagi kawasan daerah di Sandakan pula di Telupit, di Kinabatangan, Beluran dan Sandakan. Sementara Kudat juga akan berlaku hujan dalam tempoh yang sama. Ya, kenyataan itu menjelaskan bahawa amaran hujan berterusan pada tahap bahaya itu dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda yang menunjukkan hujan lebat berterusan dijangka berlaku dengan jumlah hujan melebihi 150 meter tingginya, saudara. Batuk tak hilang lagi, saudara. Terima kasih Saudara Ahmad Sen mendoakan kesihatan saya, ya, Saudara Raslan Mubin, Saudara Wan Zainuddin, Saudara Sajid Put. Begitu juga Jakan Lilung Wak Min, ya, Saudara Yusni Yus. Dan rupanya semalam, saudara, bukan semalam, hari ini, petang tadi, saudara. Sebentar tadi, saudara, hujan lebat yang berterusan sehingga lebih 2 jam lamanya menyebabkan berlaku banjir kirat. Dan sekurang-kurangnya 40 buah rumah terjejas akibat ribut di kawasan Meri petang tadi, saudara. Menurut Angkatan Pertahanan Awam Negeri Perak, dianggarkan lebih 40 rumah terjejas akibat ribut di Taman Meru 2C. Dan sepasukan anggota dan ambulan telah bergerak menuju ke lokasi bagi memantau dan membuat penilaian risiko di kawasan ribut. Setakat ini tiada kecederaan dilaporkan berlaku. Dan tinjauan mendapati daripada jumlah itu terdapat lebih 10 buah rumah yang terjejas teruk apabila sebahagian besar bumbung rumahnya diterbangkan ribut. Ini berlaku di Meru, di Ipoh, Perak, saudara. Sementara itu, tinjauan di kawasan di Aman Residensi di Meru Raya, saudara, mendapati puluhan penduduk terpaksa menunggu di tepi jalan dan dalam kenderaan apabila laluan masuk dari jalan besar ke kawasan kediaman mereka telah pun ditenggelami air. Air naik sehingga paras peha menyebabkan kereta dan motosikal gagal melalui kawasan tersebut. Jadi beberapa kenderaan juga didapati ditenggelami air. Getihnya sekarang itu banjir kilat di kawasan Meru di Ipoh, Perak. Saya nak melaporkan sebab di Selangor, pusat pemindahan sementara telah pun ditutup sepenuhnya pagi tadi, saudara. Tapi nampak gayanya di Perak bila berlaku hujan petang tadi. Berterusan selama 2 jam sudah pun terjadi ribut, angin kencang di kawasan Meru. Begitu juga semalam, saudara, semalam sejumlah 10 orang penduduk di Jalan Damai 8, iaitu Kampung Sentosa, terpaksa dipindahkan ke pusat pemindahan sementara susulan banjir kilat. Itu di kawasan Pasir Gudang, Johor, saudara. Menurut Komander Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Pasir Gudang, Pegawai Bomba Kanan Ramli Abdul Hamid, mereka terdiri daripada 2 keluarga yang terpaksa ditempatkan di PPS Surau Al-Muzakir. Jadi, pihak bomba mendapat panggilan berhubung kejadian banjir kilat itu pada jam 7 suku malam tadi, saudara. Bagaimanapun, hari ini nampak gayanya ada sedikit susut air tersebut. Mudah-mudahan tidaklah berterusan. Tapi saudara harus berhati-hati sebab petang tadi saya lihat hujan lebat sekitar kawasan rumah saya, dan kalau mengikut pelaporan Majlis Met Malaysia, bermulai dalam 2-3 hari lagi hujan berterusan. Hati-hati, saudara. Itu tentang lamaran cuaca, dan suatu yang agak melegakan sikit, saudara, iaitu bagaimana Jabatan Perhilitan, nak nyebut pun susah dalam keadaan lalu ubatnya, saudara. Jabatan Perhilitan Gomusang, iaitu Kelantan, telah berjaya menangkap seekor pak belang di pos pasik, iaitu di Gomusang petang tadi, saudara. Petang tadi dapat tangkap seekor.
Bagaimanapun yang tempat kawasan lain ni belum tahu lagi saudara. Kerana harimau tersebut ditangkap sekitar jam 2 petang dan telah pun berjaya memasuki perangkap yang dipasang dalam keadaan sihat, dan ia akan dibawa ke pusat menyelamat hidupan liar kebangsaan di Sungai Perak. Jadi Perhilitan menerusi kenyataan berkata tangkapan itu dilakukan susulan operasi tangkap harimau belang yang bermula daripada 6 Oktober. Lama dah saudara. Selepas kematian seorang lelaki orang asli di pos Pasik pada 5 Oktober lalu. Jadi bagaimana yang 2 orang tu semalam dengan kemarin? Belum ada perkabarannya saudara. Kerana pos Pasik adalah sebuah kampung terletak di kawasan perkampungan orang asli di Gua Musang. Perjalanan untuk ke kampung tersebut mengambil masa lebih kurang 3 hingga 4 jam. Bergantung pada faktor cuaca serta keadaan jalan balak yang hanya boleh dilalui dengan menggunakan kenderaan pacuan 4 roda. Itu tempat tinggal ini Pak Belang lah. Kalau bila kawasan balak itu banyak ditebang, hutan-hutan diterang, mana dia nak pergi? Akhirnya dia ngap lah manusia yang bersekitaran. Dan mereka yang tinggal di sekitar kawasan itu adalah orang asli. Ini kerana susulan daripada kejadian meragut nyawa seorang penduduk orang asli pada 6 Oktober lalu, Jabatan Perhilitan Kelantan menjalankan siasatan awal. Jadi pemantauan serta pemasangan 1 unit perangkap harimau belang di lokasi berkenaan membabitkan 10 anggota. Alhamdulillah telah berjaya ditangkap. Tapi yang kejadian, 2 kejadian lagi itu belum ada laporannya saudara. Berdoalah kita dan pada teman-teman yang tinggal di sekitar kawasan Gua Musang, eloklah dalam keadaan begini. Hindarkan kawasan berada di tepi belukar ataupun di tepi kawasan hutan saudara. Itu tentang Pak Belang. Hari ini saya yakin tentulah kita mungkin sekarang ni ada yang sedang dalam perjalanan, ada yang telah sampai ke destinasi ataupun sedang membuat rancangan untuk memulakan perjalanan pulang selepas cuti hujung minggu. Dan laporan saya terima aliran trafik di semua lebuh raya utama untuk menuju ke Lembah Kelang dilaporkan perlahan serta sesak sejak jam 5 petang tadi saya. Menurut Lembaga Lebuh Raya Malaysia, trafik perlahan sepanjang 23.9 km di lebuh raya Kuala Lumpur Karak dari kilometer 74.7 hingga ke kilometer 50.8 menghala ke Kuala Lumpur. Ini adalah berikutan tentang penambahan kenderaan. Trafik turut perlahan dan sesak dari Genting Sepah menuju ke Plaza Tol Gombak. Jadi aliran trafik dari raya utara selatan dari utara menuju Lembah Kelang juga perlahan dan sesak, ditambah pula dengan cuaca hujan di beberapa kawasan. Situasi sama juga berlaku dari arah selatan menuju ke Kuala Lumpur dan tiada lorong yang terhalang serta pengguna jalan raya dinasihatkan berhati-hati ketika memandu. Sementara itu LLM Lembaga Lebuh Raya Malaysia dalam hantaran melalui laman sosialnya memaklumkan terdapat kejadian banjir kilat di kilometer 19 dari susul lebuh raya Persekutuan Kebangsaan dan hanya 1 lorong saja dibuka di mana trafik dilaporkan perlahan. Selain itu, trafik juga perlahan di lebuh raya Utara Selatan hubungan tengah iaitu Elit arah utara dari Bandar Gamuda Cove ke Bandar Sarjana Putra disebabkan aliran trafik tinggi dan cuaca hujan. Jadi artinya saudara yang masih sedang memandu, berhati-hati. Memanglah sebab nampaknya warga kota sudah pun kembali ke kota untuk bersiap sedia kerana besok ada yang telah bertugas. Kalau masih cuti, tapi persiapan untuk bertugas saudara. Sebab panjang hujung cutinya saudara. Baik. Itu kedudukan aliran trafik. Bagaimana kedudukan makanan barangan? Memang tidak nafikan harga barangan masih lagi dalam keadaan dalam limbo saudara. Sebab sekarang ni nampak gayanya bawang import dari India sudah pun mengalami kesukaran untuk diperoleh di pasaran. Memang ramai orang kita suka makan bawang daripada India kerana rasanya agak manis ya. Tapi bagaimanapun bawang yang import dari India agak mahal apabila kerajaan India meletakkan cukai ekspornya meningkat kepada 40%. Sebab itu sekarang ni banyak beralih kepada bawang yang diimport dari China. Dan harganya agak lebih murah. Menurut sebuah pasar raya, untuk 1 kilo bawang daripada negara China adalah RM2.29. Sementara untuk yang dari
Tetapi bagaimanapun, hairannya di kedai runcit masih lagi menjual dengan harga 5 hingga 6 ringgit sejak beberapa minggu lalu. Jadi bagaimanapun pasar raya yang terdapat di sekitar Lembah Kelang ini menjual dengan harga RM2.20 sekilogram. Sementara itu saudara, itu bawang. Bagaimana pula dengan makanan yang lain? Tinjauan mendapati bekalan gula pasir. Nampak gayanya masih berkurangan. Tapi gula putih premium yang tidak dikawal banyak di pasaran, saudara. Terdahulu media melaporkan harga gula mentah yang tinggi dalam pasaran antarabangsa juga merupakan penyumbang kepada gangguan bekalan, terutama di Sabah dan Sarawak. Jadi sebab itu kabarnya kerajaan telah meluluskan permit import AP kepada 43 syarikat untuk membawa masuk sekitar 557,080 tan metrik gula supaya bekalan untuk rakyat sentiasa stabil. Namun setakat ini hanya 22,547 tan metrik atau 45% saja yang dapat dibawa masuk hingga Khamis yang lalu, saudara. Jadi banyak juga rupanya rakyat Malaysia ni makan gula. Hati-hati saudara, nanti kena kencing manis. Gangguan bekalan gula berlaku di Sabah serta beberapa kawasan di negara ini antara lain sebabkan harga gula mentah di pasaran antarabangsa naik dengan begitu mendadak. Demikian menurut pemangku Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dr. Datuk Armizan Muhammad Ali. Jadi untuk mendepani persoalan tersebut, maka pihak kerajaan telah mengizinkan sebanyak 43 syarikat untuk membawa masuk jadi AP ataupun permit membawa masuk gula dari luar negara itu diizinkan. Tidak lagi pada satu syarikat saja atau 2-3 syarikat yang monopoli, saudara. Jadi bagaimanapun pihak kementeriannya akan memantau harga gula dan makanan-makanan lain. Cuma saya semalam, saudara, saya melihat kenyataan Yang Berhormat Datuk Seri Abang Mat Sabu. Dia kata bahawa besar kemungkinan kerajaan juga akan mengapungkan itu subsidi harga beras pasaran, beras putih tempatan. Dan keadaan ini juga saya bagi persiapan saudara, kita harus berhati-hati. Besar kemungkinan akan berlaku sedikit gegaran, sedikit kenaikan harga beras. Sebab sekarang ini harga beras putih tempatan masih dalam kawalan RM2.60 sekilo. Mungkin juga naik dalam 30 sen agaknya. Saudara, itu gambarannya, saudara. Dan saya mengharapkan, kita berdoalah agar keterjaminan makanan di negara kita ini dapat terus dipertahankan, warga kita mendapat bekalan makanan yang secukupnya. Itu yang dapat saya beri laporan berhubung tentang keterjaminan makanan. Gula pasaran luar negara nampak gayanya agak tinggi kerana sukar untuk mendapat. Itu keadaannya, saudara. Baik, saudara. Apa kata khabar dari Gaza, saudara? Dan hari ini, saudara, seluruh dunia, bukan satu, saudara, seluruh dunia telah pun memperlihatkan amarah mereka terhadap kekejaman rejim Zionis. Di luar negara, di Amerika, di England, di Jerman dan beberapa negara lain lagi, bukan pemimpin kerajaan tapi student ataupun penuntut-penuntut, siswa-siswa universiti dan orang ramai, mereka sudah pun mula mengadakan tekanan terhadap kerajaan pimpinan mereka kerana ada yang sampai ke peringkatnya universiti tidak menjalankan pengajian. Ketika universiti pun ditutup, kedai-kedai diboikot, rakyat ada yang tidur di jalanan sebagai tanda bantahan mereka apabila kerajaan negara mereka dilihat gagal untuk membuat tekanan kepada rejim Zionis. Dan menurut para ekonomi dunia, di seluruh negara-negara, tiap-tiap buah negara sekitar lebih kurang 500 permis ataupun perusahaan perniagaan terpaksa ditutup. Kerana rakyat, pelajar-pelajar pusat pengajian tinggi melakukan unjuk rasa yang bukan sedikit. Malahan saya melihat juga bagaimana mereka menggempur Rumah Putih, duduk mereka berdiri dan melaungkan free Gaza di hadapan kediaman Perdana Menteri England, di kediaman Perdana Menteri Perancis. Dia mengata-kata, saudara, malahan mereka juga turut menyerang. Dia bukan serang dengan fizikal, saudara. Mereka ramai-ramai pergi serbu, saudara, ke syarikat-syarikat media yang terkemuka, saudara, untuk menunjukkan unjuk rasa mereka. Dan mereka menyebut satu persatu nama-nama mangsa kanak-kanak yang terkorban.
yang mengundang amarah mereka, terutama warga di Amerika, apabila melihat kekejaman tentera Zionis itu melakukan ledakan bom yang mengorbankan anak-anak kecil dan wanita. Sebab itu warga dunia sekarang, bukan kita di sini saja saya. Kita sini cuma berlaku hari Jumaat saja, lepas Jumaat kita adakan unjuk rasa. Tapi di seluruh dunia, sejak 3 hari lalu, sama ada di Perancis, sama ada di Itali, sama ada di England dan di Amerika khususnya. Saudara, jadi mereka melakukan unjuk rasa menunjukkan keprihatinan dunia terhadap untung nasib warga Palestin yang dikejami ataupun yang dibelasah oleh Zionis, saudara. Saya melihat Amerika memperlihatkan demonstrasi setiap kali dilakukan oleh warganya kerana mereka merasa malu. Warga Amerika sendiri. Bukan ini hari ini sekarang ni, saudara, apa yang berlaku di Gaza bukan soal agama. Bukan kerana menentang Yahudi itu kerana simpati dengan warga Islam, tidak. Ini bukan permasalahan pertembungan agama, ini permasalahan kemanusiaan. Jadi mereka merasakan kekejaman dilakukan sesama insan, mereka tak boleh berterima. Sebab itu para demonstran melaungkan Free Gaza. Mereka menyebut satu persatu nama mereka yang terkorban. Mereka merasa bersalah. Mereka juga tumpah merasa bersalah kerana memiliki pimpinan yang tidak peka, yang tidak berani menekan kerajaan Rumah Putih, dan mereka yang bertanggungjawab dalam membantu Israel. Itu yang berlaku. Memang pun kita pun semalam dengar juga bagaimana sidang negara-negara Islam yang telah pun berakhir semalam kemarin, tapi nampak gaya saya dengar dapat bacaan ada juga negara-negara Arab yang tak bersama. Itu keadaannya, saudara. Arab ni satu hal juga. Sebab tu kalau mereka semua bersatu, kalau seluruh warga Arab bersatu, seluruh negara-negara Arab bersatu, saya rasa Israel lari malam, saya. Tapi kerana adanya pemimpin-pemimpin sebuah negara tersebut, mereka takut. Mereka bimbang kerana meletakkan kepentingan wang, kepentingan ekonomi negara mereka yang dikuasai oleh kuasa-kuasa besar dunia. Itu keadaannya, saudara. Dan sebab itu sekarang ni, apa yang saya lihat daripada gambaran, saudara, dari Gaza, daripada Amerika, daripada Louisiana, daripada Texas, daripada New York, aduh, memang rakyat puluhan ribu demonstran. Malah mereka lebih reda untuk tidak meneruskan pengajian. Artinya seolah universiti tutup di pusat-pusat pengajian tinggi di England, di Amerika, sebab mereka membantah atau menandakan simpati mereka. Malahan mereka di negara-negara lain, mereka turut melaungkan supaya Perdana Menteri atau pimpinan negara mereka letak jawatan. Kerana tidak mahu, tidak berani menyuarakan suara hati dunia. Itu gambaran yang saya dapat, saudara. Dan kita mengharapkan agar Rumah Putih segeralah mengambil tindakan langkah yang sepatutnya agar dihentikan kekejaman terhadap warga Zionis. Kerana, saudara, dari Ramallah, saudara, saya mendapat laporan kerana akibat serangan tidak berhenti sejak 7 Oktober lalu sekarang ni, saudara. Tak berhenti-henti, ledakan bom dan sebagainya. Laporan daripada WHO itu yang mahu menyelamatkan anak-anak kecil, Save the Children, saudara. Mereka meramalkan dan mereka menyatakan bahawa anak-anak kecil yang tinggal di Gaza, anak kecil Palestin, mereka hari ini sudah pun mengalami suasana yang kesihatan mental yang kritikal. Ada yang trauma, ada yang sentiasa dalam ketakutan, ada yang tak dapat berfikir kerana ledakan bom yang tidak berhenti. Ada yang mengalami kehilangan keluarga, tentulah mereka merasa sedih, tidak mampu untuk menahan tragedi melihat ibu bapa hilang, adik-beradik hilang. Jadi kesihatan mental kanak-kanak Gaza kini berada pada tahap kritikal yang perlu dipulihkan. Bukan mudah. Sebab itu kerana sejak sebulan lalu 4,008 orang kanak-kanak telah terbunuh dan 1,270 orang hilang dan dipercayai terperangkap di bawah runtuhan. Ini menurut Pejabat Penyelarasan Hak Ehwal Kemanusiaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa dan Bersatu OCHA, infrastruktur awam terjejas termasuk 253 kemudahan pendidikan, 101 kemudahan kesihatan, 58 tempat ibadat, 3 kem pelarian dan lebih 40,000 unit kediaman musnah sama sekali. Itu gambaran yang berlaku di Gaza, saudara. Bukan benda yang mudah dan kesannya saat ini apa yang dikhawatiri oleh
pertubuhan bangsa-bangsa bersatu ialah anak-anak yang bakal mengalami masalah penyakit minda yang agak kritikal. Rasa trauma, takut, saudara, dan ngeri, apatah lagi rasa sedih dan sebagainya. Kerana mereka mengalami kehilangan keluarga sekarang. Ya, saudara. Sekarang ni bila keadaan itu berlaku, mereka seolah hilang tempat mengadu. Rasa putus asa. Dalam usia yang begitu kecil. Itu saya katakan bahawa Zionis ini terlalu kejam terhadap anak-anak kecil yang tidak berdosa. Sebab itu bila kita lihat anak-anak kita, cucu-cucu kita bermain, kita rasa bersyukur. Mereka tidak mengalami sebagai anak-anak kecil di Gaza. Sedih melihat mereka, wajah mereka comot. Dah tak ada mandi lagi. Kerana bekalan air tak ada, nak dapat susu tak ada, ubat susah. Kalau mereka mendapat rawatan di hospital pula tu bukan ada abuse. Kalau operate, orang kata buta-buta punya operate lah saudara. Hidup-hidup ini pembedahan dilakukan. Terjerit-jerit anak-anak kecil. Itu keadaannya. Terima kasih Cik Bu, sekuntum bunga merah untuk saya. Jadi gambaran ini bukan gambaran yang kecil saudara. Dan kesan trauma pada anak-anak kecil di Gaza itu. Sebab itu, Erdogan, dia tetap menggesa agar dilakukan tekanan kepada Amerika. Supaya kalau Amerika kata, hentikan peperangan. Itulah kuncinya. Jadi Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, dia kata, dia menggesa tekanan ke atas Amerika. Supaya mereka menghentikan serangan Israel di Gaza. Tapi pada masa yang sama, beliau terus mengatakan, tidak akan ada perjanjian. Melainkan Washington menerima eklaf. Itu sebagai tanah Palestin. Jadi getinya sekarang ni saudara, bagi Erdogan dia tak mau ada perjanjian gencatan senjata, berarti Israel perintah setengah, tak mau. Ini hak di Gaza itu hak warga Palestin. Dia yang baru balik daripada sidang kemuncak tergempar pemimpin Arab dan Islam di ibu kota Arab Saudi, dia kata tindakan biadab tentera Israel dan di Gaza kerana tanpa meluluskan langkah hukuman yang konkret. Itu kenyataan Erdogan, orang yang paling kuat bersuara sekarang ni. Sebab dia melihat sendirilah, sebab dia negara dia lebih dekat, dan dia melihat sendiri bagaimana kehidupan anak-anak yang tak berdosa, warga tak berdosa, wanita, orang tua dan sebagainya. Sepatutnya katanya bahawa Jumaat lalu beliau dijangka melawat Jerman dan akan mengunjungi Mesir dan akan menjadi tuan rumah kepada Presiden Iran. Dia akan meneruskan usaha-usaha untuk memujuk pimpinan negara-negara Arab meneruskan tekanan kepada Amerika supaya menghentikan. Nampak agaknya Erdogan yang juga dipilih sebagai pengantara untuk berbincang dengan negara-negara luar dalam memastikan agar bumi Gaza ini kembali pulih. Tapi bagi saya nak pulih pun berat, secara susah. Kerana keadaan sekarang ni, apabila tiba-tiba saja saya melihat berita dari Beirut, dari Beirut, Ketua Hizbullah telah pun mengumumkan kumpulannya akan menggunakan senjata baru dalam serangannya terhadap Israel ketika pertempuran sengit berlaku di sempadan selatan Lebanon. Hasan Nasrallah berkata kumpulannya telah pun meningkatkan keupayaan, jumlah anggota, operasi, sasaran dan senjata untuk bertempur dengan tentera Israel. Dan difahamkan kumpulannya disokong oleh Iran dan menggunakan peluru berpandu jarak pendek, iaitu Burkan. Sejenis peluru berpandu Burkan yang untuk pertama kalinya akan digunakan. Di lazimnya Hizbullah menggunakan serangan drone di Lebanon untuk menyerang Israel. Tapi dengan pengumuman baru itu daripada Hasan, nampak gayanya peperangan di Timur Tengah masih belum ada nampak sinar kedamaian. Sebab dia kata apa yang kami lakukan di Gaza, begitu jugalah yang sama akan berlaku di Beirut katanya. Itu dia memang geram lah nampak gayanya saudara. Kerana sejak saat ini saudara, para pejuang 68 pejuang Hizbullah terkorban sejak bulan lalu dan 11 orang awam terkorban. Jadi Hizbullah dia tetap dengan keputusannya untuk mengisytiharkan perang dengan Israel. Saudara, itu keadaan saya tak nampak bagaimana suasana begini dapat ada kedamaian. Di Istanbul, saudara, saya mendapat laporan bahawa Hospital Al-Shifa. Hospital Al-Shifa ini di Gaza lah merupakan hospital yang terbesar sekali. Tapi hari ini hospital itu tidak lagi dapat beroperasi. Hospital Al-Shifa tidak lagi dapat beroperasi sebagai pusat perubatan. Demikian menurut Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia, Tedros Adhanom Ghebreyesus semalam.
Katanya hospital terbaik tidak lagi dapat berfungsi sebagai sebuah hospital dan dunia sepatutnya tidak boleh berdiam diri pada saat hospital yang sepatutnya menjadi tempat selamat telah pun berubah menjadi tempat kematian dan kemusnahan. Itu menurut laporan daripada agensi Anadolu, saudara. Dan katanya sejak 3 hari lalu, kemudahan itu, kekurangan bekal elektrik, tak ada air, serta capaian internet yang lemah, sekaligus menjejaskan keupayaannya untuk menyediakan perubatan kepada dan juga penjagaan yang penting. Malangnya, kata petugas, jumlah kematian pesakit telah meningkat dengan ketara. Jadi angka kematian akibat serangan Israel sejak Oktober lalu melebihi 11,100 orang, termasuk 8,000 wanita dan kanak-kanak. Demikian menurut pejabat kerajaan di Gaza. Sebab itu, saudara, di New York, Siswa Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, Antonio Guterres, dia akhirnya membidas dakwaan yang dibuat oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Kononnya, kata Benjamin Netanyahu menyatakan bahawa beliau menyalahkan Hamas kerana menyerang mereka dahulu. Tapi kata Guterres, dia kata beliau menyalahkan Israel berhubung tentang peperangan antara Israel di Gaza, saudara. Dalam masa yang sama, Guterres mengulangi pendapatnya bahawa sejak dari awal lagi beliau mengutuk dengan tegas pasukan pejuang itu sepatutnya harus mandung undang-undang. Itu kata daripada Netanyahu. Tapi ada prinsip asas bagi saya itu bahawa Hamas bukanlah penganas, katanya. Dalam keadaan sekarang ni nampak ia di peringkat dunia antarabangsa mereka berbalah sama sendiri. Kerana bagi bangsa-bangsa bersatu mahukan kedamaian diwujudkan. Sebab itu sekarang ni akan ada peralihan yang perlu dilakukan agar Israel dapat menerima cadangan-cadangan yang dilakukan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, saudara. Dan laporan juga saya terima bahawa nampak gayanya, sebab itu saya katakan tadi, peperangan tidak mungkin mampu ditamatkan di Semenanjung Arab, itu di Palestin, kerana nampak gayanya Angkatan Pertahanan Israel mendakwa bahawa pejuangnya telah pun menyerang beberapa sasaran Hezbollah di Lebanon hari ini, saudara. Ini sebagai tindak balas terhadap serangan yang dilakukan oleh kumpulan pejuang itu di utara Israel. Menurut Israel Defense Force, serangan itu dilancarkan melalui pesawat pejuang udaranya dengan antara sasaran mereka ialah infrastruktur ketenteraan Hezbollah. Jadi sekarang ni Israel berbalas. Itu keadaannya. Berbalas-balaslah pula daripada Gaza antara Hamas dengan Israel, kali ini dengan Hezbollah. Bagaimana nak cari damainya keadaan di Semenanjung Arab? Keadaannya ramai lagi lah akan ada korban. Melainkan kalau Israel berhenti berundur, habis cerita. Tapi dia angkuh kerana adanya kuasa besar yang membantunya dari belakang. Saudara, semoga Allah SWT dapatlah menurunkan kekuatannya untuk menyelamatkan umat Islam yang sekarang ini terkepung, yang terinaya oleh kekejaman daripada Zionis, saudara. Baik, saudara, itu yang berlaku laporan daripada Gaza. Balik pada tanah air, saudara. Banyak cerita politik hari ini, saudara. Isu tentang calon, sabar dulu, saudara. Tapi bagaimanapun, ini isu politik tanah air kita sekarang. Dan hari ini nampak gayanya, saya dipahamkan bahawa ahli parlimen Gua Musang, Muhammad Azizi Abu Naim, dan ahli parlimen Jeli, Saudara Zali Kecil, yang mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak akan dianggap mewakili Perikatan Nasional setelah mereka dikenakan tindakan oleh Lembaga Disiplin Bersatu. Jadi artinya apakah dia dipecat? Ini persoalannya. Saudara, menurut Pengurusi Bersatu Kelantan, Datuk Kamarudin Makno, Azizi yang juga ahli Dewan Undangan Negeri kawasan Nenggri di Gua Musang berkemungkinan akan berada di blok bebas pada persidangan Dewan Undangan Negeri Kelantan akhir bulan ini. Jadi buat masa ini, nasib kedua ahli parlimen itu diserahkan kepada Lembaga Disiplin Bersatu sama ada nak ambil tindakan, memecat dan sebagainya. Kalau pecat, tak ada masalah. Maka dengan sendirinya mereka akan berada di blok bebas. Saudara, media sebelum ini melaporkan Lembaga Disiplin Bersatu akan menentukan tindakan ke atas Muhammad Aziz dan Zahari yang secara terbuka mengumumkan sokongan kepada kepimpinan.
Ni keadaan saudara. Jadi dalam keadaan itu, tiba-tiba banyak orang menuduh. Kononnya ada ada tekanan, ada sogokan. Hari ini ahli Parlimen Labuan, saudara, Datuk Syuhaili. Dan dia kata dia akan mengambil tindakan undang-undang terhadap mereka yang memfitnahnya bahawa mereka menerima sogokan daripada kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Katanya dia tidak mengkhianati atau meninggalkan Parti Peribumi Bersatu. Saya tidak tinggalkan parti. Jadi saya tidak khianat. Saya juga ingin nyatakan di sini bahawa ada fitnah dilontarkan kepada saya. Bahawa kononnya kami berempat ni, saudara, yang kami ini menerima sogokan 4 hingga 6 juta ringgit. Jadi dia menafikan. Sekarang ni terbukti bahawa apa yang mereka tuduh pada ahli-ahli parlimen yang mengalihkan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim itu, mereka tidak menerima wang sogokan. Jadi sebab itu dia kata dia akan mengambil tindakan undang-undang pada mereka yang menuduhnya. Jadi dan mereka akan berbincanglah, empat orang tu saudara, mereka akan berbincang apakah tindakan yang akan dilakukan. Bagaimanapun sekarang saudara, kita harus mengucapkan tahniah lah. Saya bukan kita suka sangat, tidak lah saudara, tapi saya mengucapkan tahniah kepada ahli-ahli parlimen yang telah pun buat keputusan menyokong kerajaan hari ini. Paling tidak pun mereka memilih jalan untuk berunding dengan kerajaan supaya rakyat di kawasan yang mereka wakili itu mendapat peruntukan berbanding dengan ahli parlimen contohnya jadi PAS. Bagi mereka politik itu lebih penting daripada rakyat. Sebab itu mereka buat dek saja saudara, langsung tak ambil pot lah. Rakyat nak mati ke, rakyat nak susah ke, itu soal lain. Yang penting pride-nya sebagai ahli parlimen tidak akan menyokong kerajaan. Ini keadaannya sekarang yang berlaku sekarang. Sebab itu saya merasakan tindakan mereka orang yang sombong. Orang yang tidak meletakkan kepentingan rakyat. Sanggup dan sampai hati mereka untuk tidak berunding dengan kerajaan perpaduan untuk mendapatkan. Sebab apa yang diperlukan oleh setiap ahli parlimen adalah bantuan daripada pejabat Perdana Menteri. Dulu waktu Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Datuk Seri Ismail Sabri ada perundingan. Jadi peruntukan di bawah Jabatan Perdana Menteri itu ada peruntukan yang boleh diberikan. Ini adalah tentang pembangunan yang di mana tidak termaksud dalam bajet. Contohnya seorang wakil rakyat, dia pergi kawasan tu, dia tengok rakyat tu susah, nak beri bantuan macam mana? Sebab dia tidak mendapat peruntukan, sebab dia pembangkang. Biasalah benda begitu saudara. Dan nampak ke kalau mereka berunding, mereka menyertai sokongan, apa ada masalahnya? Tapi bila dituduh macam-macam, jadi saya rasalah nampaknya ahli parlimen daripada parti pembangkang ni mereka meletakkan kepentingan diri, kepentingan politik daripada kepentingan rakyat saya. Dan sekarang ini banyak orang bertanya, sebagaimana saya katakan, kenapa ahli-ahli parlimen daripada Perikatan Nasional itu beralih sokongan? Saya katakan mereka kebanyakan yang menyesal. Bukan menyesal menyertai Perikatan Nasional, tidak. Mereka menyesal dengan sikap presiden mereka, pengurusi mereka yang bongkak dan sombong. Tidak mahu untuk meneruskan rundingan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ia konflik yang menyebabkan runtuhnya keyakinan ahli parlimen daripada Perikatan Nasional terhadap kepimpinan yang ada. Selain kepincangan dalam gabungan itu, ia juga boleh diterjemahkan sebagai punca. Puncanya kena hilang keyakinan. Saya tengok kenyataan daripada Dr. Ahmad Zaharuddin. Dia kata antara faktor 4 ahli parlimen PM menyokong kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selain dipengaruhi hala 7 Perikatan Nasional yang tidak jelas adalah sumber kewangan atau peruntukan serta kejayaan yang diraih oleh kerajaan perpaduan. Itu gambarannya. Dan sekarang ni kalaulah, sebab saya kata saya dah 3-4 malam dulu pun saya bercakap, kalaulah awal-awal penubuhan kerajaan ini selepas tak ada satu parti pun yang boleh menubuhkan kerajaan, kalau Datuk Seri Muhyiddin bersetuju bersama Datuk Seri Anwar Ibrahim menubuhkan kerajaan, saya rasa tak timbul masalah lompat-melompat atau sokong tak menyokong ni, tak timbul saudara. Dan UMNO akan terus menjadi pembangkang. Itu keadaannya. Tapi setelah dia dengan sombongnya tidak mahu untuk menyantuni, tidak mahu menubuhkan kerajaan sebagaimana yang disarankan oleh Kebawah Duli Yang Mahutan Agung, inilah akibatnya. Dan akhirnya ahli-ahli parlimen mereka merasa kesal. Sekarang ni soalnya nak dijaga pride, nak dijaga harga diri pemimpin itu ataupun rakyat. Sebagai wakil rakyat, mereka harus mementingkan rakyat sebab rakyat meletakkan mereka di situ. Dan sekarang ni juga mereka melihat bahawa saya merasakan bahawa
ramai kalangan ahli daripada Parti Bersatu sudah pun mula merasakan bahawa ada gerakan untuk mereka meninggalkan parti tersebut. Tapi tak tahu nak ke mana. Nak balik pada UMNO, apakah awak UMNO, pimpinan UMNO boleh menerima keadaan mereka? Sebagaimana saya laporkan, ada yang mengatakan di Melaka, ramai-ramai nak keluar parti, nak menyertai UMNO. Tapi apakah pimpinan UMNO boleh menerima mereka? Jadi ke arah mana mereka nak pergi? Ini dalam keadaan sekarang saya. Apabila melihat bahawa kepimpinan Perdana Menteri yang ada sekarang ini begitu laju. Dan saya rasa pukulan paling hebat adalah tentang apabila pembentangan bajet. Sebaik-baik saja bajet dibentangkan, rakyat terpesona, terkesima dengan usaha Datuk Seri Ibrahim secara jelas dan lantang. Kakitan kerajaan dapat peruntukan macam bonus 2,000. Orang yang dah pencen, yang tak berpencen dapat 1,000. Sedangkan selama ini bagai nak mereka menjerit. Jadi artinya rakyat disantuni. Malahan yang lebih lagi, yang terbaru kenyataan Perdana Menteri bahawa setiap rakyat yang di bawah paras kemiskinan, mereka akan mendapat bantuan daripada kerajaan secara langsung, secara tunai setiap bulan RM300. Ini membuatkan mereka baru katakan terpempan bahawa ternyata Datuk Seri Ibrahim begitu jelas mahu menangani derita rakyat. Itu keadaannya saudara. Dan saya melihat dalam keadaan-keadaan begini, sebab itulah warga PBM sudah berkira-kira wajarkah mereka meninggalkan parti tersebut yang ternyata tidak mengindahkan kepentingan rakyat. Yang dipentingkan lain tak ada adalah semata-mata tentang pride ataupun tentang kebanggaan diri. Tak mahu untuk bersama. Sedang rakyat menanti dalam keadaan yang begitu susah sekarang ni. Ekonomi dunia yang begitu, sepatutnya kalau disatukan, diwujudkan kestabilan. Rakyat sudah mula sedar, saudara. Rakyat sudah mula sedar pentingnya kestabilan politik ini dan mereka perlu menyokong pimpinan Datuk Seri Ibrahim. Itu yang saya lihat. Saya begitu yakin bahawa kalau gitu keadaannya sebulan 2 nanti, menjelang tahun 2024, bahawa Parti Pribumi Bersatu akan mengalami nasib sebagaimana parti muda. Tambah-tambah lagi apabila perbicaraan akan bermula, seorang demi seorang pimpinannya akan dihadapkan ke mahkamah. Bertambah lagi lah mereka hilang keyakinan terhadap kepimpinan Perikatan Nasional. Itu yang saya lihat, saudara. Baik, saudara. Razak berjaya serung parti sakau. Tak tahulah saya, saudara. Baik, saudara, saya harus menjelaskan. Ini sebelum saya memberi penjelasan tentang calon. Ini tentang pilihan raya kecil, Kemaman, saudara. Kerana pada pilihan raya dulu, saudara, ini kiraan, saya berdasarkan anggaran pada perkiraan atas kertas. Hasil daripada saya makan, berapa jumlah dan sebagainya. Pada pilihan raya dulu, saudara, calon daripada Perikatan Nasional, itu PAS, dia dapat majoriti 27,179. Itu Cik Alias, saudara. Kerana dia dapat undi 65,714. Besar. Tidak dinafikan, besar undinya tu. Tapi calon daripada UMNO Barisan Nasional, Datuk Seri Ahmad Said, dia dapat 38,535. Jadi kalau nak dikirakan, saudara, 38 dengan 65 tu ada lebih kurang 20,000 lebih, saudara. Majoritinya 27,179 undi, saudara. Dan jangan lupa, kerana waktu itu pertandingan 3 penjuru, di mana calon Pakatan Harapan daripada Parti Keadilan, iaitu saudara Hasuni Sudin, dia dapat 8,340. Hari ini pertandingan yang akan berlaku di Kemaman 1-1 antara calon perpaduan Barisan Nasional mewakili Parti Perpaduan yang ada 17 parti. Gabungan parti itu menghadapi calon Perikatan Nasional. One to one, saudara. Kalau kita tengok dari segi undi lah, saudara. Jadi kalau dilihat dulu, Datuk Seri Mat Said dia dapat 38,535. Seandainya undi itu kekal lah, saudara, kekal 38,535, dan undi daripada Parti Keadilan. Keadilan ni rasanya mereka tak lari. Jumlah itulah juga, iaitu 8,340. Artinya, calon daripada UMNO Barisan Nasional modalnya 46,875 undi. Itu modal asas. Saya kira, saudara. PAS dapat 65,714. Juga kita kira modal asas mereka. Memanglah nampak gayanya 65,714 berbanding dengan calon Barisan Nasional 46,875. Tapi bukanlah 27,000, saudara.
Cuma bezanya adalah 15,839. Seandainya calon yang diturunkan oleh UMNO Barisan Nasional kali ini dapat tambahan 8,000 saja. Artinya kemenangan berpihak pada UMNO Barisan Nasional. Sebab itu apabila saja Datuk Seri Zaid Hamidi selaku Presiden UMNO dan juga pengurusi Barisan Nasional, dia mengumumkan bahawa bekas Panglima Angkatan Tentera Malaysia, bukan kaleng-kaleng saya, Tan Sri Raja Muhammad Effendi Raja Muhammad Noor, beliau adalah Panglima, orang yang paling tinggi dalam pasukan Tentera Malaysia. Ya, saudara, diumumkan sebagai calon kali ini. Jadi, bagaimana dengan pandangan warga yang dulu ni kalau mungkin daripada parti PBM? Kerana daripada 67,000 itu bukan semua daripada PAS saudara. Ada juga yang dulunya daripada UMNO ni marah dan sebagainya, kerana asakan itu dan ini. Dan kalau semua tu kembali, nak cari lagi 8,000 tambahan aja saudara. Dan sebab itu, menurut Datuk Seri Zaid Hamidi, dia kata beliau yakin sokongan rakyat akan berpihak kepada Barisan Nasional kali ini. Kerana kemaman menurut Datuk Zaid bukanlah kubu kuat pada PAS, tapi kemenangan yang diperoleh PAS sebelum ini adalah berdasarkan fitnah dan tomahan, sehingga menyebabkan Barisan Nasional tewas. Jadi katanya kita sudah lihat latar belakang di Kemaman dalam PRU 15 dulu. Biarpun BN tidak cukup 27,000 undi untuk menduduki kursi Parlimen Kemaman, tapi dia merasakan bahawa Kemaman bukan kubu kuat PAS. Artinya apabila mereka comeback, sebab calon yang diturun kali ini bukan kaleng-kaleng. Dan saya juga bersetuju saudara, kerana dalam UMNO ni semalam saya dah bercakap saudara, walaupun ada pihak yang mengatakan mesti anak tempatan. Jadi Tan Sri Raja Effendi, dia adalah anak tempatan walaupun dilahirkan di Besut, tapi dibesarkan di Kemaman. Dan dia adalah sebagai non-partitions. Ini biasa dilakukan usaha. Jangan lupa, sebab kata Datuk Zahid, macam berlaku di Cameron Highland. Calon yang tidak memegang apa-apa jawatan dalam parti. Tapi dia bersama dengan Barisan Nasional jadi calon Cameron Highland. Akhirnya, beliau menang. Datuk Ramli, saya jangan lupa. Dan ini juga akan berlaku di Kemaman, saya lihat. Kerana dia baik dengan semua segmen lah. Sebab kalaulah sekarang ni di peringkat di Kemaman tu, katalah dulu masa pertandingan UMNO di peringkat bahagian, berlaku perbalahan, berlaku perpecahan kerana merebut jawatan dalam parti. Jadi ini yang membuatkan saling cah keting. Kali ini nak kecah keting macam mana? Pertama sekali, orang yang bukan kaleng-kaleng, anak Terengganu yang dibanggakan oleh warga Terengganu kerana beliau dalam segi karier sebagai anggota tentera, dia mencapai tahap yang tertinggi. Itu sebagai Panglima Angkatan Tentera. 4-star General saja, bukan 2-star General. 4-star General. Dan beliau adalah merupakan anak kebanggaan Kemaman dan juga Terengganu khususnya. Dan dia tidak ada masalah dengan kalaulah ada perbalahan di kalangan UMNO, tim A, tim B, tim C dan sebagainya. Semua disantuni. Dan saya yakin kalau semua menyokong, tak ada masalah. Sebab mengikut laporan saya dapat juga bahawa ahli-ahli anggota UMNO Barisan Nasional di Kemaman, mereka gembira dengan calon tersebut. Tak ada lagi merasakan bahawa ini orang tu, ini orang ni. Tak ada. Dan mereka sekarang ni nampak gayanya setelah pun menyantuni dan menyatukan ukhuwah. Lebih-lebih lagi di kalangan parti-parti pembangkang yang selama ini mereka tandingi secara solo. Dulu UMNO bertanding, Pakatan Harapan bertanding, Perikatan Nasional bertanding, pertembungan 3 penjuru. Dan waktu itu tentulah UMNO paling teruk kena keronyok dengan macam-macam fitnah dan sebagainya. Tapi hari ini segala-galanya sudah berubah. Ya bagaimanapun saya setuju dengan pandangan Jaka Linglung. Dia kata kerajaan Madani kena kerja keras. Betul. Semua kena kerja keras, tetapi sebab kali ini calon yang diturunkan belum ada lagi masalah yang boleh dia terpalit dengan dirinya. Sedangkan kita tak tahulah, saya dengar lah juga apa yang dilontarkan oleh pimpinan daripada calon PAS, Maki Hamon. Macam saya katakan, fiesta Maki Hamon akan berterusan. Tapi apakah mereka kali ini berani nak maki seorang jeneral? Berani dia nak maki, nak kata yang bukan-bukan. Sedangkan dia bersih, tak ada masalah. Ini mematikan serangan mereka. Cuma dia boleh kata lah, UMNO begitu, UMNO begini sajalah saudara. Dan isunya,
Saudara Mat Lan dia yakin berkata, tapi saya tak naklah mendahului kerja Tuhan, tak boleh kata bungkul dan sebagainya. Tapi saya yakin cahaya untuk calon daripada UMNO Barisan Nasional yang dipilih bukan Datuk Seri Zahid seorang pilih, saya memang ada orang tuduh mengatakan ini kerana adanya percaturan politik di Kemaman, puak ketua bahagian, puak timbalan ketua bahagian. Tak ada sebenarnya. Apabila nama itu disebut dan dibawa dalam mesyuarat Majlis Tinggi Barisan Nasional, semua bersetuju. Itu keadaan saya. Saya pacu, dia kata tentu fasih bahasa Inggeris. Dan saya rasa dalam keadaan ini warga tentera pun suka bahawa pimpinan mereka dinilai. Jangan lupa saudara, di Kemaman juga ada dia punya pos-pos tentera. Saudara, jadi saya merasakan. Dan sekarang ni saudara Osna Osma dia kata bunyi Deham pun dah tak tunduk lah, sebab kita dengar lah bahawa Sanusi bahawa dia kata orang UMNO ni kalau DAP berdaham je terus takut. Orang UMNO ni takut untuk menyuarakan hidup Melayu. Perjuangan untuk Melayu. Jadi bila bercakap benda begitu, kalau DAP punya pimpin berdaham je, UMNO takut. Itu tuduhan. Tapi sekarang nak berdaham macam mana? Berani mereka berdaham dengan seorang panglima, seorang general saudara. Don't play a fool. Saya melihat calon ini bukan kaleng-kaleng. Tidak mungkin seorang panglima takut untuk menyerang. Dan dia pula bukan datang dari pasukan yang dia datang dari askar Melayu. Yang biasa berjuang. Yang biasa masuk hutan. Bertempur dengan gerila-gerila. Ini saya Zulkifli Abdullah. Memang saya kata calon terbaik. Calon yang orang katakan tak takut mati. Askar Melayu saudara. Mereka tentu. Dan jangan lupa anggota-anggota tentera bekas-bekas anggota tentera yang ada di Kemaman, tentulah mereka lebih silut. Mereka ada baca sumpah panglima dan sebagainya. Ini bukan kaleng-kaleng, saudara. Saya mengucapkan syabas kepada Presiden UMNO yang begitu berlapang dada memilih. Dan ini adalah calon yang bukan memegang apa-apa jawatan dalam kepartian. Tetapi memanglah dia, sebab itu dia kata dia bersedia untuk bertanding kerana nak membalas jasa UMNO. Nak menjawab jasa baik kerajaan. Yang akhirnya dia dapat menjawat jawatan yang tertinggi dalam pasukan angkatan tentera. Bukan main-main, saudara. Saya melihat bahawa isu apa nak main? Nak kata berdaham. Saya ingat mereka pun tak berani nak berdaham dengan dia. Sebab di belakang dia adalah angkatan tentera Malaysia, saudara. Jangan lupa, beliau datang daripada Regimen Askar Melayu. Wow! Ini bukan kaleng-kaleng, saudara. Dan, saudara Muhammad Yusof dah baru. Betul! 4-star general saya, bukan 2-star, 4-star general. Bersilang-silang saya atas bau. Dan kata Ramadhan Pasarat, gempur wira satu. Dia kata gempur betul lah, biasalah askar ni satu peluru satu nyawa. Begitu dia masuk bertempur kali ni bukan main-main. Media dia kata beliau dah dari 18 Melayu yang terkini, dari seberang Takir. Kalau 18 Melayu saudara, jangan main-main saudara. Saya rasa ini calon yang dipilih oleh Presiden UMNO dan disetujui di Barisan Nasional, kepimpinan. Sebab itu saya melihat pemimpin-pemimpin UMNO, pemimpin Barisan Nasional di Terengganu khususnya, mereka mengalu-alukan this is the best candidate yang kita ada, yang kita kemukakan. Dan saya rasa untuk mengembalikan kembali keyakinan rakyat bahawa UMNO ini bukanlah kaleng-kaleng. UMNO bukanlah bila orang berdaham kita takut. Saudara Mat Lan dia kata PN dah mula goyang lah. Saya tak tahu apa yang mereka akan turunkan, siapa calon yang mereka akan turunkan. Tapi dengan kehadiran saudara Tan Sri Raja Effendi ini bukan kaleng-kaleng, saudara. Sebab itu Barisan Nasional Terengganu telah pun sebulat suara, bukan cukup jomolah, sebulat suara menyuarakan sokongan kepada Tan Sri Raja Muhammad Effendi, Raja Muhammad Noh, yang diumumkan oleh Datuk Zaid Hamidi petang tadi saya. Jadi katanya calon, ada yang kata mereka mengatakan bahawa calon yang diketengahkan merupakan individu yang berpengalaman luas. Meskipun beliau bukanlah kelahiran, walaupun dia tak lahir di Kemaman, tapi dia lahir di Besut, tapi dibesarkan di Kemaman dan disekolahkan di sekolah rendah di kawasan Kemaman. Keluarganya masih ramai di Kemaman. Itu kalau nak diambil kira hubungan keluarga. Tetapi bagi saya, Tan Sri Tan Sri Raja Effendi ini sewajarnya adalah anak kebanggaan Terengganu. Kerana nak to climb, untuk mendaki hierarki kepimpinan.
dalam pasukan Angkatan Tentera Malaysia bukan sesuatu yang mudah. Bermula sebagai second lieutenant, kemudian naik lieutenant, naik pangkat lagi captain, daripada captain naik lagi major, kemudian naik lagi daripada major lieutenant colonel, kemudian naik lagi full colonel, daripada full colonel baru naik 1 star general, daripada 1 star general naik 2 star general, major general, lepas tu naik lagi lieutenant general, 3 star general, dan 10 anak tangga saya. Pendakian untuk menjadi 4 star general itu 10 anak tangga, bukan mudah. Dan mesti ada jasanya, kepimpinannya, dan bertuntunglah warga Kemaman saya mendapat seorang calon kali ini. Dan saya insya-Allah akan berada di Kemaman, di Terengganu untuk melihat perkembangannya. Dan saya akan berusaha untuk melaporkan dari masa ke semasa apakah warga Kemaman kali ini benar-benar teruja dengan kehadiran Panglima yang akan bertanding mewakili UMNO Barisan Nasional. Kita jumpa lagi besok saudara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.